الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat subuh berjemaah pada pagi ini, dan kita ambil masa selepas daripada salat subuh dengan berzikir dan berdoa pada hari Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam, di mana pada hari Jumaat ni Nabi SAW menyatakan ada saat-saat pada hari Jumaat itu doa-doa yang mustajab. Ada waktu, ada masa mustajab doa. Jadi waktu kita berdoa tu, doalah sungguh dan mintalah banyak. Ni tak rugi kita minta banyak daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni lebih suka pada orang yang meminta, dan tidak berkurang pada Allah Subhanahu wa taala kalau dia beri pada hamba. Maknanya minta banyak tak apa, jangan rasa nama ke Tuhan tak beri banyak-banyak. Minta sikit-sikit. Nah, dan minta bersungguh-sungguh. Jangan minta malas-malas. Malas-malas lepas doa akak tangan lebih kurang. Akak tangan lebih kurang, doa lebih kurang. Bila tanya huduh-huduh belaka. Ni puasa dah. Puasa dah huduh-huduh. Puasa ni dah. Ada huduh-huduh. Huduh-huduh belaka. Tak ada hak molek. Jadi biar kita bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan amal ibadat. Buat tu sengati. Biar kita rasa puas hati dalam ibadat kita. Seperti mana kita telah berlalu bagi kita bulan Ramadan. Bulan puasa dah berlalu, dan kita rasa puas hati. Ada sikit puas hati dalam hati kita kerana kita bersungguh. Tapi kalau kita tak bersungguh, habis saja Ramadan dia rasa tak ada gapo, biasa. Biasa, tak ada apa-apa. Bulan puasa habis lagu tu. Tak ada rasa sedikit pun puas hati dia, dan tak ada rasa sedikit pun ruginya kerana tak menggunakan masa di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kalau tak ada rasa gitu, kalau jumpa ke tak jumpa ke serupa, dia kata dengan bulan puasa. Biasa ni. Kalau tak jumpa dengan bulan Ramadan, awak kan tak ada rezeki, gitu je. Sedangkan Nabi dan juga para sahabat ni doa pula, biar boleh kalau jumpa pula bulan Ramadan akhir datang, biar boleh jumpa pula. Kita kata moga kita puasa banyak tahun ke. Ni Nabi SAW ni, Nabi ni dia puasa hanyalah 9 tahun. 9 tahun je Nabi SAW sempat berpuasa. Kerana syariat puasa ini disyariat pada tahun kedua hijrah. Lepas hijrah baru dah tahun kedua hijrah baru disyariatkan puasa. Kita ni alhamdulillah daripada kecil, siapalah umur kita lah ni,
Kita dah belakang yang bulan puasa ni. Dah tu berasa banyak nak banding dengan Nabi tu, berasa banyak tu. Tapi tak padai lah dengan puasa kita, jauh lah dengan puasa Nabi SAW. Jauh sangat-sangat. Tak dengar nak panggil, tak nampak nak kelih, jauh. Boleh jadi dengan sebab itu kita rasa tak apa lah, moga banyak dah puasa. Maka kita pun kurang bersungguh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah juga di bulan Ramadan yang lepas kita boleh lihat suasana dalam masjid kita ni ramainya ahli jemaah. Ramainya ahli jemaah. Kita boleh lihat selepas daripada bulan Ramadan ahli jemaah tu balik asal. Kalau lekat pun adalah sikit. Sepatutnya Ramadan tu lah boleh melekatkan kita di masjid, boleh melekatkan kita untuk solat berjemaah di masjid ni. Kerana solat jemaah ni tidak dikerjakan, solat fardu ini tidak dikerjakan secara berseorangan oleh Nabi SAW. Kecuali kita ni ada keuzuran, kita bermusafir atau kita dalam perjalanan yang menyebabkan kita terlepas solat jemaah. Tu pun Nabi SAW kata tak ke serupa orang semaya seorang dengan semaya berjemaah, tak ke serupa. Sehingga ke ada sahabat Nabi ni, dia mari daripada kafilah, bawa kafilah perjalanan balik terus pergi ke masjid. Nak dare dengan semaya, dia tak dare rakaat pertama je. Bukan tak dare dengan semaya jemaah, tak dare rakaat pertama. Kerana kekesalan yang dia terasa sangat kesalnya, ruginya dia ni, dia kata ke Nabi, aku nak bagi separuh daripada harta aku pergi nego ni ke jalan Allah Ta'ala fisabilillah, sebab aku tinggal solat rakaat. Nabi kata tak serupa, walaupun membui separuh daripada hartamu pun untuk membayar nak banding dengan solat jemaah mu tinggal ni, tak serupa. Kita ni tak pernah ajar diri kita betapa mahalnya semaya berjemaah ni. Kita tak ajar dan kita tak rasakan pada diri kita. Kita tak letak rasa tu mahal tu semaya berjemaah. Kita tak pernah latih dan juga denda diri kita ni kalau kita tinggal solat berjemaah, tak aja denda. Ada orang denda diri dia kerana tinggal solat berjemaah, hamba nak pergi ambil duit dalam simpanan atau ambil duit ada tangan ni banyak mana mana tak sekira, nak pergi tok di tabur masjid kerana tinggal jemaah. Tak ada. Kalau lalu tabung kat depan tu 2 kali marah dah. Silap lalu. Muka orang yang ambil hak belakang tok depan pulak. Saat ni lalu dah. Lalu dah ke saat ni dia kata. Banyak kali tak payahlah, banyak-banyak kali. Marah dah. Tu pun bukan nak sebui banyak. Bui ada tangan. Ni apa lagi nak denda diri kita untuk kita mari, kalau kita tinggal jemaah atau tinggal rakaat pertama atau kedua, kita nak denda dengan bui derma ke masjid. Tak ada denda. Dalam ibadat tak ada denda. Mana kita tak selatih diri kita ni supaya kita ni sungguh untuk solat berjemaah. Sekarang ni berbaki yang seperti mana kita kata balik asal. Kerana apa? Kerana kita rasa bulan Ramadan tu je hak mahalnya semaya berjemaah. Kalau tidak bulan Ramadan tak jemaah pun tak apa. Padahal jemaah itu tidak bulan Ramadan pun dia kena jemaah juga, jika tidak ada keuzuran. Oleh kerana kita rasa macam tak apalah, kita berpegang pada mazhab yang mengatakan solat jemaah tu kalau ada dah orang buat, maka lepaslah orang lain.
Sebab tu bukan kata kita nak tolak mazhab, tapi tujuan imam-imam buat seperti itu, letakkan hukum seperti itu sebelum daripada tu tak ada. Sahabat kata tak apalah solat jemaah ni fardu kifayah aja. Tak apalah solat jemaah ni sunat muakkad. Nabi tak royak pun pada sahabat. Kau ada hadis sebut menyatakan solat jemaah tu sunat muakkad? Tak ada. Tapi ulama berijtihad dengan solat jemaah ni sebagai solat muakkad apabila datangnya sesuatu masalah bagi memudahkan orang. Kalau semua pakat kata wajib belaka lagu mana? Payahlah orang nak bermusafir. Payahlah jika ada keuzuran. Kerana kita ini manusia yang bila ada payah sikit tak berasa payah selalu. Itu sifat kita manusia. Bila sakit sikit berasa payah selalu. Pergi hospital tengok orang duduk dalam wad. Bukan setakat nak suruh jemaah, semaya pun tak sih. Semaya tak sih. Masa hamba nunggu hospital mula ayah hamba ni, ada duduk sebelah tu, tanya dia sakit ke apa, dia kata tak ada sakit apa weh, tak boleh berak je masuk wad, tak boleh buang air besar masuk wad. Tu yang segar rega. Tapi oleh kerana tak boleh buang air ni, tak boleh nak jalan. Mulut tu sepuluh orang segar kecek. Bila pagi orang jajak mari dengan troli nasi. Nasi air dia beli sekara sebesar, bukan sekara sebesar satu dia beli. Pehung laksa nasi daging beli belaka. Kata pak tak padang tak boleh berak, makan banyak. Lepas tu maya-maya lagu mana? Tahu payah mesti nak maya ni roya serangguh. Roya serangguh. Payah nak maya. Dia jawab gitu je. Allahu akbar. Ini bab benda yang paling besar. Sebulan Ramadan puasa itu sebulan. Tapi solat berjemaah ni siapa mati. Siapa mati selagi kita ada akal, selagi kita waras. Kalau kita koma tu kita tak kabar, orang tengok kita tak kabar, sedangkan otak kita berjalan lagi, kita kena semaya juga. Bukan setakat tak boleh bangun je. Kalau kita tu koma dah, kita koma ni boleh jadi anggota badan kita tak boleh nak berfungsi. Tapi kalau dengar orang kecek dia faham. Dia boleh dengar orang kecek, dia tahu orang tu mari, orang ni mari. Sebab tu setengah-setengah orang koma ni kalau orang mari kecek royak dia ke apa, tengok tiba-tiba berair mata dia, tubik air mata. Tubik air mata dia maknanya dia faham dan dia dengar. Ada yang boleh gerak dia angguk dengan healing kepala. Setara tu pun tak terangkat lagi orang panggil fardu semaya kepada dia. Sebab dia khabar. Sebab itu orang jaga, orang koma ni, orang jaga orang tak khabar, orang dalam keadaan yang tak khabar ni, waktu semaya dia kena semaya tepi orang tu. Dia kena semaya tepi orang tu, dia panggil wak neme. Wak neme. Nak royak masuk waktu. Banyak kena orang tak buat lah. Tak buat. Kerana apa? Kerana tak tahu betapa pentingnya semaya. Betapa semaya ni Allah Ta'ala wajibkan. Sebab tu kalau orang yang cakna dengan semaya ni, walaupun dia sakit pun dia ingat semaya. Dia ingat semaya. Nyanyuk sekalipun dia semaya juga time masuk waktu. Bukan dia tanya pula waktu mana. Dia kata semaya ni bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang boleh kita buat. Orang panggil ala kadar. Ataupun kita ni nak buat sebab tiru ramai-ramai. Kalau ramai orang mari, apa mari?
Kalau orang tak mari belakang ramai nampak duduk kedai kopi, hangpa tak pergi. Tak boleh. Semaya berjemaah adalah semaya fardu ni adalah solat berjemaah yang dibuat oleh Nabi, yang tidak ditinggal oleh para sahabat. Nah, sunni je amal sunnah yang kita boleh pegang. Kalau kita boleh pegang hak ni pun alhamdulillah dah. Boleh pegang hak ni. Tapi kena ada dengan ilmu, kena ngaji. Tidak kata mari semaya turut saja-saja. Sebab itulah permasalahan bab solat ni, ulama boleh tulis kitab tebal-tebal, boleh karang, boleh syarah kitab tebal-tebal, kerana dia banyak masalah. Banyak masalah. Kita ni bila kita tak jumpa dengan masalah, kita berasa tak ada masalah. Bila jumpa dengan masalah, barulah tika tu orang panggil salah habah. Nah, lagu mana, waktu mana kita nak mulakan saf. Bila nak mulakan saf, kena mula tengah. Tak boleh ambil tepi-tepi duduk bucu. Nak tunggu orang mari penuh saf dengan kita ni, dah 3-4 rakaat dah baru penuh saf. Bila orang nak mula saf, dia mesti duduk di tengah belakang imam. Dan orang mari seterusnya, dia kena duduk seimbang, mengimbangi saf tersebut. Mana kalau mari seorang duduk tengah, yang kedua mari duduk tepi alik kanan, kalau mari yang tiga duduk tepi alik kiri pula. Berkata penuh kanan sampai hujung, kiri tak ada lagi. Dia mengimbangi saf. Dan saf paling afdal ialah saf yang pertama. Yang ramai orang suka, dia kata selekeh, dia lebih mendahulu ke orang lain, kerana dia tidak melihat kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW sebut. Kalau manusia tahu kelebihan salat berjemaah dengan saf yang pertama, kata Nabi, kalau manusia ni tahu, kalau orang Islam ni tahu kelebihan salat berjemaah dengan saf yang pertama, nescaya dia mari masjid dalam keadaan merangkak. Kalau ngakak pun dia akan rela mari juga, sebab tahu kelebihan tersebut. Tapi oleh kerana kelebihan-kelebihan tadi tak nampak dilihat, tak boleh ditengok dengan mata, maka orang lebih selekeh orang lain dulu. Kita ni kalau ada peluang untuk duduk saf depan, rela berebut pergi. Walaupun kita tengok ada orang nak pergi, kita pergi juga, tak salah bagi kita untuk berebut. Kita biarlah pergi ke dia lah, rugi tak? Sebab kita tak nampak. Kalau barang itu barang nampak, duit ke emas ke, kalau orang nak pegang tu dah lagi kita. Kita tengok dah orang nak ambil, kita dah ambil kita. Nak siapa dah boleh ke dia. Tu dia kata, oh nak berebut ni. Tapi oleh kerana tak nampak lah. Sebab itulah daripada awal-awal kita baca dalam Al-Quran ni, biar kita jejak selalu. Bukan sekadar nak suruh betul tajwid, nak suruh pandai baca je. Kena faham. Bila faham tu baru jejak. Yang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam awal-awal surah Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman dengan yang ghaib. Yang ghaib ni barang-barang tak nampak. Beriman dengan Allah tak nampak nak tengok. Beriman dengan malaikat tak nampak nak tengok. Beriman dengan qadar tak nampak nak tengok. Beriman dengan syurga, dosa pahala tak nampak nak tengok. Barang-barang tak nampak nak tengok ni lah nak tambah keyakinan yang kita boleh berasa ada tu. Kena ada latihan dia ni. Kena berlatih, kena latih, ajar diri kita ni supaya rasa benda tu ada. Seperti mana orang boleh rasa kalau orang tu kata ada hantu situ, dia pergi, dia tak nampak pun, tapi dia berasa dah. Berasa dah, mari dengar bulu roma dah lalu kat tu. Bapa dia kata ada situ orang serupa. Bapa yang tiba-tiba kita jadi double standard bila kata Allah Ta'ala tu ada, kita tak ada berasa apa-apa. Tak, orang kata tu ada tu berasa lalu. Tu double standard kita. Tak, double standard orang panggil dari segi keimanan kita. Kadang-kadang boleh jatuh pada syirik. Boleh pergi kepada syirik. Nak baiki hati yang
Allah Ta'ala royak la'allakum tattaqun, bulan Ramadan, bulan puasa ni la'allakum tattaqun, supaya boleh bertakwa lagu mana? Nah, bertakwa yang disebut dalam surah Al-Anfal. Siapa dia orang beriman? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang mana bila dengar nama Allah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Dia wajilat qulubuhum. Bahasa dalam terjemahan tafsir ataupun terjemahan Al-Quran, dia kata gementarlah hatinya. Gementar berat, kita tak jijak lagi. Ya. Kalau kata kenaling tu, jijak sikit. Ya. Jijak sikit, wajilat qulubuhum, kenaling. Kecuk perut bila dengar nama Allah. Ni sifat orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ayat Allah pada mereka, zadatuhum imana. Itu sifat orang beriman, sifat orang bertakwa pada Allah Ta'ala. Bila dengar ayat Al-Quran, bila dia faham, bertambah iman dia. Bagaimana nak tambah iman kalau kita Quran pun kita baca, kita tak faham? Sebab tu jangan duk suhu kita boleh khatam Al-Quran, boleh puasa. Jangan suhu. Tapi boleh berbangga kerana kita boleh baca Al-Quran banyak. Tapi tak payah suhu lah kalau baca Al-Quran sebutir patah pun tak faham. Sepatah pun tak faham. Sebab tu bagi orang yang sudah pandai baca Al-Quran, maka step yang seterusnya, langkah yang seterusnya, dia kena faham pula baca Quran. Kena belajar untuk faham baca Al-Quran. Berkata baca Quran pandai dah tak? Padai lah. Ada hak berhenti pakai tak ngaji-ngaji tu sebab dia khotel dah. Padai dah lah. Nyamik cek mula dah buat pulut kuning dah. Khotel Quran dah dengan tok guru. Padai dah lah. Dek main buah tu kat habis. Ngaji-ngaji pun dak, dengar orang ngajar pun dak, sebab ngaji dah macam itu. Padai dah lah. Pergi buah tu kat habis. Dia kata kat pandai sore. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adik kakak muslim muslimat, kita tengok satu ayat daripada surah An-Nisa, sambung daripada kitab Asbabun Nuzul yang kita baca sebelum ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya wa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famanna Allahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu keluar berperang di jalan Allah, fatabayyanu. Sebelum ni Allah Ta'ala kata fatabayyanu dalam bab mendengar berita, dalam bab mendengar ataupun mengambil maklumat, kena fatabayyanu, kena tabayyun. Apa dia tabayyun ni? Siasat. Kena siasat, kena teliti, kena cari tasheh, kena pastikan benda tu betul. Dalam bab perang ni nak cerita, nak suruh teliti, nak suruh tabayyun, siasat lagu mana? Fatabayyanu, hendaklah kamu teliti. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama, jangan kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam itu lasta mu'minah. Jangan kamu kata pada musuh yang memberi salam atau mengatakan la ilaha illallah atau dia bertasyahud, lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya.
Kamu kata kepada orang yang kata waktu perang tu musuh kamu kata Assalamualaikum, atau mengatakan kalimah la ilaha illallah. Bila dia kata lagu tu, kamu kata kepada dia lasta mu'minah, mu ni tak beriman pun. Sebab takut ke perang ni, takut kena bunuh, mengucap. Allah Ta'ala kata jangan kata lagu tu. Allah Ta'ala kata fatabayyanu, kena siasat dulu. Kena siasat, kena teliti molek, kena perhati molek. Sebab dalam bab peperangan ni, dalam agama kita ni dia tidak ajar perang ni kalau bunuh-bunuh belaka, kalau serai-serai belaka, kalau bom biar hancur belaka. Tidak. Dalam agama kita ni dia larang rumah-rumah ibadat hak tidak Islam, rumah dia, kuih dia, ketik dia ni tak boleh dimusnahkan. Tak boleh dimusnahkan. Pokok-pokok kayu tak boleh tebal. Kalau telaga tak boleh pecah, peracur, perutuh, kambuh, tak boleh. Orang-orang tua yang tak berdaya tak boleh dibunuh. Orang-orang perempuan tak boleh dibunuh. Kanak-kanak tak boleh dibunuh. Bukan main borong belaka. Supaya Yahudi serai pada orang Islam, serai Gaza, nak lepas bom sebutir tu habis kena belaka, rumah hancur, orang tua, kanak-kanak semua mati belaka, binatang-binatang habis mati belaka. Tidak. Sebab tu setiap kali nak laku peperangan, maka Nabi SAW akan berkhutbah. Khutbah dulu, pesan dulu. Pesan pergi perang ni bukan kerana nak ke harta ghanimah. Kerana dalam peperangan orang Islam boleh ambil harta perang. Dia panggil harta ghanimah, rampasan perang. Kerana orang pergi perang dia bawa harta, bawa belaka. Tujuan dia adalah untuk beli, untuk guna harta tadi buat beli, untuk bayar tebusan. Termasuklah pakaian perang dan juga alat perang ini sebagai harta ghanimah. Jadi jangan kamu kata kepada mereka lasta mu'minan tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Kerana kamu melihat kalau kamu boleh bunuh dia, maka boleh ambil harta perang dia. Baju perang, baju besi dia boleh ambil, pedang dia boleh ambil. Kerana nak ke benda tu. Demikianlah kamu, kadzalika kuntum min qabl, demikianlah kamu sebelum daripada ni pula tu juga. Nak menunjukkan keislaman kamu, kamu mengucap la ilaha illallah. Nak menunjukkan keislaman kamu, kamu memberi salam pada orang muslim yang lain. Sebab dulu banyakkan di kalangan sahabat ni tidak Islam daripada kecil. Tidak sebab kita ni Islam ni daripada kecil, daripada bakar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut mu pula aku tu juga mula mengucap la ilaha illallah baru jadi orang Islam. Banyakkannya bersyahadah depan Nabi masuk Islam. Jadi orang Islam ni dia bersyahadah depan Nabi. Sebab tu bezanya orang masuk Islam ni dengan kita Islam bakar ni beza jauh. Beza kadang-kadang mereka ni lebih memahami Islam ni bandingkan kita ni. Lebih mereka jelas lagi. Mereka ni lebih jelas lagi dengan Islam. Sebab tu kebanyakan pada mereka golongan yang baru masuk Islam, demo ni sungguh buat kerja dakwah. Mungkin buat kerja dakwah gitu bik 40 hari je. Sepanjang masa mereka berdakwah, kerja sampai ke agama, royak Islam tu lagu ni. Sebab mereka tu jelas. Malu kita sebenarnya, malu. Sepanjang umur hidup kita ni, berapa orang kita boleh mengislamkan orang bukan Islam? Tak ada dalam list lah. Tak ada dalam senara. Demon ni dia list kan berapa?
Batu dari segi strategi kerja dakwah ni kadang-kadang lebih orang panggil berstrategi orang-orang Kristian, mubaligh Kristian. Sebab bila dia nak target dia tulis siap nama orang tu. Dia tulis siap nama. Bahkan nama-nama yang dia tulis ni, dia pergi di gereja ni, waktu dia semaya tu dia sebut nama dalam doa dia sebut. Kita nak doa ke jiran kita pun payah. Jiran kita tak ada siapa masjid, tak ada, kita ngiling pala pandai. Oh, beratlah dia tu. Oh, bila lah nak mari masjid, tuak diri dah. Tu nanti mati tu baru mari masjid tu. Itu yang kita pandai kata. Kita hanya boleh royak pada orang tak mari semaya berjemaah, orang tak secara ke agama ni, dengan kata-kata yang nak puas hati kita. Nak puas hati kita. Kita nak sedap mulut kita je. Nak. Kalau kita tak kata pun kita berasa sorang. Itu perangai kita, menyakit hati kita. Kita nak berasa sorang. Berat dah. Berat dah, tak ada apa dah. Nak. Kau dah haji kedai kopi tu. Berapa kali tawah. Berapa kali haji mabrur dah. Parut dah pok ni. Pada ngaji situ dah. Kita hanya boleh kata gitu je. Ada tengah-tengah orang duduk wali, duduk akak apa ni? Duduk main ngaji. Kita pergi Assalamualaikum. Nah, tak ada. Payah dah nak buat lagu tu. Kerana lemahnya iman. Sebab Nabi kata, apabila kita lihat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau siapa tengok kemungkaran, mungkar ni tak nanti tengok orang tina orang jatuh duduk berduaan. Tak nanti tengok kis zina atau minum arak baru nampak mungkar. Mungkar ni kalau orang mayat berjemaah, orang bel masjid, dia duk buat dengan benda-benda lara lagi, tu mungkar juga tu. Tu mungkar juga. Nah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia tengok kemungkaran, dia kena ubah kemungkaran tadi. Biar jadi ketaatan dengan tangan dia. Dengan tangan ni dengan maksud dengan kekuasaan, kekuatan yang dia ada. Fa illam yastati' fa bilisani. Kekuatan yang kedua, tak ada kekuasaan, mesti dengan kata-kata, saranan, dakwah. Dakwah ni duk kedua selepas daripada kekuasaan. Tak boleh kita nak royak orang Islam ni kena faham dulu agama, baru kita boleh buat hukum Islam. Tak boleh kata lagu tu. Kita kena ada kekuasaan dulu, barulah Islam tu boleh terlaksana. Kalau tak ada kuasa lagu mana? Ni baru seorang dua duduk dalam kabinet jadi menteri, hak bahagia Islamnya gegedah. Bila tak buat, bila nak buat. Tu baru 2-3 orang, tak ada kekuasaan lagi. Tak boleh merangkumi kekuasaan lagi. Kalau mesyuarat, kalau akad tangan dalam parlimen tu tak benar lagi. Tu gegedah. Bila nak buat, bila nak bahagia nak cocok. Bahagia nak cocok, nak panah tu ada semua. Kalau tak mampu dengan kata-kata, dengan dakwah, dengan mulut kita ajak, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak boleh, tak gerak juga, fa bi qalbi, iaitu membenci dalam hati. Kena benci, nak kata tak berani, nak pergi royak, nak tegur tak berani, maka dalam hati pun kena benci. Benci tu benci ke orang tu, benci kepada perbuatan tersebut. Ni silap kita ni, benci kat orang tu. Tak, benci aku dia tu, benci aku dia ni, semua tak kena berlaku. Benci kepada perbuatan tersebut. Tapi Nabi kata wa dzalika adhaful iman. Membenci dengan perbuatan tersebut tanpa kita berani ditegur, tanpa kita berani ubah dengan tangan kita, dengan kuasa kita, itulah selemah-lemah iman.
Lepas tu kalau beci pun tidak, nak ubah dengan kekuasaan pun tak leh, nak kata dengan mulut pun tak leh, beci pun tak juga. Nak kata iman kita ni duk mana? Iman kita tu duk mana? Setara tu pun kita tak leh nak beci dah. Biarlah orang jamelon ni. Kita kata pula lagu tu, maknanya meraihkan perkara tersebut, sedangkan dia tu mungkar. Tengok orang tak tutup aurat, tak balik. Biasanya dalam kampung ni tehir lagi. Kalau duduk lama di luar-luar sana, balik free hair. Tahu free hair? Rambut percuma. Free hair rambut percuma. Maknanya tak pakai tudung, pakai baju tu sendak-sendak. Lepas tu rambut pula warna-warni. Warna-warni, munjuk tak boh warna pelangi. Nah, waktu rambut merah, waktu rambut perang. Hidung kepek ya pun, bukan sepuluh mak saleh. Kalau hidung macam pun mak saleh boleh juga. Padahlah juga nak buat rambut lagu tu. Klik tunjuk kau kapung. Gi mari beli kuih betul-betul. Tak tutup aurat. Kita pula tengok, klik masjid tengok. Lah orang jamelah ni buat ke mana? Tak ada rasa benci. Apa lagi nak tegur? Ini. Kadang-kadang bukan nak tegur, kenal ke budak tadi. Tak kenal dek. Nak kecek. Nak kecek. Bukan kata nak tegur. Itu masalah hati kita, masalah iman kita. Kita boleh nilai sendiri. Bila tengok dengan kemungkaran setara mana hati kita. Jangan kamu kata kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah ataupun mengatakan assalamualaikum, beri salam, tak beri mail tu sebab nak waktu perang kan. Dia ni duduk dalam pihak musuh. Bila perang musuh lari habis dah, tinggal seorang dua ni, acu nak bunuh, dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu kumpulan muslimin pergi perang. Dalamnya ada seorang sahabat yang bernama Miqdad. Dalam peperangan tersebut, setelah mana musuh bercerai-berai, maknanya musuh ni lari terabur, tinggallah seorang lelaki di kalangan musuh tadi, adalah orang yang ada harta. Dia ni orang kaya, ada harta. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Miqdad terus membunuhnya. Miqdad bunuh. Sebab apa? Miqdad kata dia ni kerana takut. Kerana takut ni, kata lagu ni. Kalau musuh tu menang, dia pun tak kata ni. Mungkin itu kata Miqdad. Lalu berita itu sampai kepada Nabi SAW. Setibanya rombongan perang balik ke Madinah, lalu Nabi panggil Miqdad. Miqdad, gapo dia mu nak berhadapan dengan la ilaha illallah, lagu mana mu nak berhadapan dengan la ilaha illallah? Nabi kata, lagu mana mu ni orang kata la ilaha illallah mu boleh bunuh juga. Adakah kamu tahu dia ni mengucap la ilaha illallah ni semata-mata kerana takut? Sebab dia kata ke Nabi, dia Rasulullah, dia ni ucap la ilaha illallah sebab dia takut. Sebab dia takut nak perang, takut dah, takut kena bunuh. Nabi kata, mu tahu mana dia kata la ilaha illallah tu dia takut untuk dibunuh? Tahu mana? Bagi dalam, bagi hati. Kalau belah hati dia sekalipun, adakah kamu tahu? Boleh lihat dalam hati dia, tak boleh tengok juga. Sebab itu adalah keyakinan pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila syarat pada nak Islam ni, ya, kata la ilaha illallah. Bila orang non-Muslim kata la ilaha illallah, maka kalau dia mati, dia sudah Islam.
walaupun dia tak semaya. Nah, dia boleh diuruskan dengan cara Islam dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Ni. Kalau dia kata la ilaha illallah. Sebab ada berlaku kes. Dia ni non muslim. Accident. Ada orang Islam tu dia ajar dia mengucap. Lalu dia ikut. Nah, bila dia mati, orang itu kata dia masuk Islam tu. Tapi oleh kerana tak ada bukti, tidak ada bertulis supaya kita kena orang masuk Islam kena pergi jabat agama. Kena tulis ada bukti dia. Ni tak ada, lalu dia diuruskan secara agama dia. Tapi pada hukumnya dia tu Islam tu. Nah, beza nah orang masuk Islam, orang bukan Islam masuk Islam dengan kita hok Islam dah. Beza. Beza mana? Nabi kata orang masuk Islam bila dia mengucap la ilaha illallah, sejahat mana dia waktu dia bukan Islam, sejahat mana dia waktu bukan Islam. Kalau dia kata la ilaha illallah, masuk Islam, tak habis dosa, tak ada. Supaya budak baru lahir. Supaya budak baru dilahirkan. Kita ni Islam daripada kecil lagi. Nak dapat supaya tu kena lalui beberapa perkara. Terutama salah satunya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Siapa dia berpuasa, Nabi kata imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa dengan penuh keimanan, puasa ni kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain, tak ada. Dan dia buat perkara-perkara yang baik, taubat dengan Allah sepanjang masa, maka habis Ramadan ka yauma wulidat ummu, seperti mana dia ni dilahirkan oleh mak dia, fitrah. Sebab itu dipanggil fitri. Fitri ni fitrah. Fitrah ni tak ada ke satu hak jahat, hak tak molek. Cuci bersih. Beza. Walaupun dia sudah tua dah, ucap la ilaha illallah, kalau tak ada semaya mati, tak ada dosa dia. Ni, sebab tu jangan pandang pada orang baru masuk Islam ni dengan pandangan kita yang hagah ni, kita pandai, kita kata dah mu'alaf. Kata mu'alaf ni bukan orang Islam. Mu'alaf ni orang yang berjinuk dengan Islam, tu mu'alaf. Kena faham dia perkataan mu'alaf. Allafa, lembut, jinuk. Yang jinuk, allafa, mu'allaf, orang yang dijinukkan dengan Islam. Bila masuk Islam dia tidak mu'allaf dah, dia panggil dia tu mukallaf. Serupa dengan kita, mukallaf. Bahkan dia lebih baik daripada kita sebab dia tak ada dosa sikit apa. Kita ni boleh jadi mu'allaf. Daripada kecil sampai besar tak mengaji agama, tak faham langsung agama, patut kita jadi mu'allaf. Kadzalika kuntum min qabl, demikianlah kamu seperti mana sebelum ni pun lagu tu juga. Allah Ta'ala kata sebelum ni lagu tu juga nak masuk Islam, nak tunjukkan keislaman kamu mengucap dan kamu beri salam pada orang Islam, dan orang kata mung Islam. Tiba-tiba bila dia kata la ilaha illallah, membunuh juga. Mun tak kata dia Islam sebab mun kata dia takut kerana nak mati, baru kata la ilaha illallah. Sebab tu bila orang mari masjid, berjinuk dengan masjid, mari semaya jemaah boleh puasa, jangan kita kata ni maya ki boleh puasa ni mari masjid ni ki boleh puasa ni, jangan kata. Ataupun dia mari tiba-tiba tak aja mari masjid, dia jangan kata ni ada munggo. Jangan kata. Tahu mana kita? Tahu mana kita?
Fatabayyanu, Allah bagi penekanan sekali lagi, maka hendaklah kamu selidik, kenalah teliti dalam bab ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna khabira, mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Hak kita buat ni semua Allah Taala tahu. Tak ada barang yang kita buat Allah Taala tak tahu, ataupun malaikat rakib atib tak catat. Tak ada. Catat belaka. Catat belaka. Jangan kita kata hak kita duk komen, kita duk kutuk orang. Dalam Facebook ke dalam mana media masa ni, tu malaikat tak tulis tu sebab aku tulis bahasa Inggeris. Moga malaikat menjaga kita orang Melayu ke. Kita orang Melayu jadi malaikat faham bahasa Melayu je lah. Kita tulis ke Inggeris tak faham dah. Ada juga kata lagu tu. Dia anggap seolah-olah benda tu kecil. Cerita orang kecek orang ni Allah Taala ayat wa tahsabuhu hayyinan layyinan wa indallahi azim. Dia kecek bab orang ni suka-suka dia sebab dia kata benda biasa je, benda kecil je. Mereka menyangkakan hayyinan layyinan, benda kecil je. Wa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah tu besar. Kita tulis je pun bukan tak ada apa-apa pun, tulis je. Kita tulis tu kita rasa kecil, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala nilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat kecil tak nampak nak kelih, benda baik, yarahu, Allah Ta'ala tunjuk di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa dia buat kecil tak nampak nak kelih, bukan besar zarah, kecil lagi pada zarah, maknanya ada perbuatan dia. Ya roh, Allah Ta'ala tunjuk juga hak molek dengan tak molek. Dalam ayat lain kita selalu baca, manusia ni akan dibentangkan kepada dia buku amalan. Kita ni buku amalan kita tak tahulah ni. Innal abrara lafi na'im. Al-abrar, siapa dia al-abrar? Orang yang terima buku amalan dengan tangan kanan. Kita doa wa tawaffana ma'al abrar wa ta'affana ma'al abrar. Abrar tu siapa dia? Orang yang terima amalan dengan tangan kanan. Wa innal fujjara lafi jahim. Al-fujjar, siapa dia al-fujjar? Penjenayah, penjenayah. Fajir. Siapa dia? Al-fujjar, orang yang terima amalan, buku amalan dia dengan tangan kiri. Lalu mereka berkata ke dia, manusia kita semua ni, kita akan terima buku amalan kita ni. Wajadu ma'amilu hadira, dan mereka akan dapati apa yang mereka buat itu, amalan-amalan dia buat tu mari belaka. Semaya mari, puasa mari, Allah buat mari dalam bentuk, buat mari dalam rupa. Dan orang akan berkata ke dia, ma li hadzal kitab. Manusia ni akan kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ma ahsaha. Manusia ni akan kata bila mari kita amalan ke dia akan kata ke dia, ma li hadzal kitab, buku ke dia ni, buku gapo ni, la yughadiru saghiratan, tak tinggal sikit abuk nak kecil pun tulis juga, tak tinggal sikit abuk hak kecil pun tulis juga, wala kabiratan, hak besar pun tulis juga, tak ada hutih abuk tinggal. Wa wajadu ma'amilu hadira. Jadi hak ni bab perang ni dalam bab peperangan, dalam menghadapi musuh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, bila musuh tu nak mari minta perdamaian, cenderung kepada perdamaian, wa in janahu lis-silmi fajnah laha.
Kalau dia tu musuh kita, dia mari nak pada perdamaian, fajnah laha, maka hendaklah memberikan perdamaian tersebut. Kena maknanya sepakat untuk berdamai. Wa in yuriduna khiyanatakum, kalau dia tu sebenarnya nak khianat, nak fatawakkal ala Allah, maka musuh pada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala ajar kita tu dengan musuh Islam. Apa lagi dengan sesama Islam kalau dia nak berbaik-baik. Nah, kalau dia nak berbaik, jangan kamu kata ni nak kecingnya tu, nak kecing tu, kena kecing pula pani demo ni, kena kecing pula. Ni bahasa orang, bahasa kita duk kecek lon ni. Sedangkan dia tu tidak kafir nah. Islam mari nak berbaik dengan kita, hala tangan, maka sambutlah tangan dia berbaik. Wa in yuridu khiyanataka, kalau dia nak khianat, fatawakkal ala Allah, surah pada Allah Ta'ala. Itu hijau Allah Ta'ala. Maka kita ni dalam bab ni kita tak perang. Negara kita ni bagi balah juga, tapi tak perang. Balah dalam bab ideologi, balah dalam bab politik. Sampai bila kita nak bermusuh sesama Islam? Nak bermusuh sesama Islam ni, nak musuh semacam, sedangkan sama-sama Islam. Dia semaya, kita semaya. Dia mari masjid, sama-sama duduk dalam masjid belakang hari Jumaat. Tak ada kata dengan khutbah lain, tu email lain, tak ada. Tolong. Tiba-tiba ada di kalangan kita tak say nak balas sampai bila-bila. Maka bila kata Allah Ta'ala raya wa in janahu lisalmi, maka kalau mereka nak berbaik, fajnah laha, kena baik. Selagi mana mereka tak tunjuk kepada kita ni mereka menentang agama, tak detail agama, maka perbaik. Kalau dia nak khianat, Allah Ta'ala kata tawakkal ala Allah, surah pada Tuhan. Itu hijau Allah Ta'ala. Ini kakak normatif Allah Ta'ala. Itulah pagi ni sedikit sebanyak yang boleh kita lihat daripada asbab nuzulnya, ialah Miqdad ni dia telah bunuh seorang yang duduk dalam musuh dalam peperangan. Lalu Nabi tanya dia, kata lagu mana? Dia tu kata la ilaha illallah. Nah, kalau dia belah hati dia sekali, tak akan dapat melihat dan mengetahui apa yang dia kata la ilaha illallah tu betul atau tidak. Nih, dalam satu riwayat lain pula, ada seorang yang tidak Islam, mana masa tu lah zaman perang. Masa tu lah masa perang, dia bawa binatang dia, bawa kambing-kambing dia. Lalu dia lihat sekumpulan orang Islam. Lihat sekumpulan orang Islam ni, mana yang pokok tentera Islam, dia tengok. Lalu dia takut, boleh jadi dia takut, dia beri salam. Ataupun boleh jadi dia tu nak masuk Islam, lalu dia memberi salam. Kemudian sahabat berkata, salah seorangnya kata, dok ni dia tidak Islam. Lalu mereka mendapatkan lelaki tersebut dan membunuhnya, serta membawa binatang tadi pergi jumpa dengan Nabi SAW. Maka turunlah ayat ni, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu kata kepada orang yang memberi salam kepada kamu, itu orang yang tidak beriman, tanpa kamu tahu dia tu beriman atau tidak. Ini tanpa kita tahu dia tu Islam atau tidak lagi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan di sana ada kebaikan yang boleh kita ambil, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah tu pada Dia mesti. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.